Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di dalam modul kinematik, iaitu dalam topik gerakan linear. Pada minggu lepas, kamu telah pun mempelajari tentang analisis graf sesaran masa. Oleh itu, hari ini saya akan ajar pula kamu tentang menganalisis graf hal laju melawan masa. Dalam menganalisis graf hal laju melawan masa, kita boleh dapat menentukan jarak, sesaran, hal laju dan pecutan sesuatu objek dan juga dapat mentafsir graf hal laju melawan masa. Berikut merupakan graf hal laju melawan masa di mana paksi Y-nya merupakan hal laju dan paksi X-nya merupakan masa. Jadi graf yang berwarna biru ini adalah satu contoh bentuk graf hal laju melawan masa. Apakah yang kita boleh tafsirkan daripada graf ini? Apa yang kita boleh perolehi daripada nilai keseluruhan graf? Untuk mendapatkan nilai keseluruhan graf, kita akan dapat nilai pecutan. Okey, di mana kalau ikutkan rumus pecutan, hal laju akhir tolak hal laju awal per masa. Berdasarkan graf, okey, di sini merupakan hal laju akhir dan pada titik ini, katakanlah kita ambil titik kat sini merupakan hal laju awal. Okey, sebab kalau contohnya kalau objek gerak, dia akan buat point yang ni dulu, kemudian dia akan buat point yang ni. Okey, jadi ini adalah hal laju awal, yang ni adalah hal laju akhir. Okey, jadi seolah-olah di sini kalau garisan yang ini merupakan perubahan haju yang juga merupakan hasil tolak V dengan U. Manakala di bahagian mengufuk ini merupakan perubahan masa, iaitu ini adalah masa ataupun T. Okey, maka disebabkan itu, maka daripada nilai keseluruhan kita boleh dapat nilai pecutan. Mari kita lihat macam manakah pentafsiran graf ini sekiranya keseluruhan graf itu tetap. Apa maksud keseluruhan graf tetap? Seperti mana yang saya ajar kamu sebelum ini, pecutan tetap bermaksud keseluruhan pada setiap satu poin pada garisan graf itu nilai keseluruhannya sama. Jadi bila nilai keseluruhan sama ataupun graf itu menunjukkan graf lurus ke atas macam ni, maka kita katakan graf itu menunjukkan keseluruhan tetap. Di mana pentafsiran dari segi gerakannya, ia mendapati bahawa objek bergerak secara dengan pecutan seragam. Apa pula berlaku jika keseluruhan graf sifar? Macam manakah kita dapat macam manakah bentuk graf yang keseluruhan sifar? Okey, mari kita lihat. Okey, kalau ini graf pecutan tetap, ini tetap, keseluruhan tetap. Macam mana kita nak mendapat, macam manakah bentuk keseluruhan graf yang sifar? Jadi kalau keseluruhan graf sifar, dia akan jadi menegak. Macam inilah, secara mengufuk. Okey, garis lurus secara mengufuk. Jadi ini menunjukkan tiada keseluruhan ataupun keseluruhan sifar. Okey, apa berlaku jika keseluruhan sifar? Jika graf itu keseluruhan sifar, ia menunjukkan objek sedang bergerak dengan pecutan sifar. Ataupun objek itu sedang bergerak dengan hal laju yang tetap. Apa maksud dia? Okey, katakanlah ini nilai V. Okey, nilai V ini contohnya 20 meter per saat. Jadi sepanjang gerakannya dia akan bergerak dengan hal laju yang sama, iaitu 20 meter per saat. Tapi jika kita tafsirkan dalam bentuk pecutan, maka pecutannya sifar. Kenapa pecutan sifar? Sebab tidak ada perubahan hal laju.
Seterusnya, mari pula kita lihat bagaimanakah jika bentuk graf itu, keseluruhan graf itu bertambah. Seperti mana yang kamu belajar sebelum ni, kalau keseluruhan graf bertambah, maksudnya dia akan melengkung ke atas. Okey, bila melengkung, graf itu melengkung ke atas, ini menunjukkan keseluruhan bertambah. Apa maksudnya keseluruhan bertambah? Keseluruhan bertambah bermaksud objek sedang bergerak dengan pecutan yang bertambah. Jadi ia berlaku perubahan hal laju. Perubahan hal laju itu akan mengalami pertambahan. Maka pecutan dikatakan bertambah. Bagaimana pulakah kalau sekiranya bentuk graf itu melengkung ke bawah? Okey, melengkung ke bawah. Jadi, jika melengkung ke bawah, ini menunjukkan keseluruhan berkurang. Jika keseluruhan graf itu berkurang, maka pecutannya berkurang. Okey, jadi konsep ini kamu kena faham. Okey, bagaimana nak cari pecutan? Pecutan ditunjukkan oleh keseluruhan graf hal laju melawan masa. Mari kita lihat beberapa istilah menggunakan istilah pecutan. Okey, penerangan tentang pecutan sifar. Okey, kalau kamu tengokkan di sini, kereta bergerak dalam sejauh 2 meter dalam masa 2 saat. Jadi setiap satu ni 2 saat. Okey, ni 2 saat, 2 saat. Maka kereta ini dikatakan mempunyai sesaran yang bertambah, tetapi dengan perubahan jarak yang sama. Jadi sesaran dia samalah. Jarak dia bertambah yang sama, tapi dia punya nilai pertambahan itu sama, iaitu 2 meter. Dan dalam masa yang sama, iaitu 2 saat. Maka objek ini dikatakan mempunyai hal laju yang seragam. Bila hal laju seragam, maka pecutan adalah sifar. Okey, mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan pecutan seragam. Ingat seperti mana yang saya beritahu kamu sebelum ni, seragam bermaksud tetap ataupun sama. Jika pecutan seragam, maka pecutan tetap. Bila masa pecutan tetap sekiranya hal lajunya bertambah pada kadar yang sama. Contoh ayat yang menunjukkan pecutan seragam. Apabila sebuah kereta bergerak dengan pecutan seragam 5 meter per saat, hal lajunya bertambah 5 meter per saat bagi setiap 1 saat semasa ia bergerak. Jadi pertambahan nilai pertambahannya sama. Okey, ni sebagai info tambahan. Okey, sama, seragam, tetap, malar ni semua istilah yang sama. Hal laju bertambah bermaksud pecutan. Hal laju berkurang bermaksud nyah pecutan. Hal laju sifar, objek itu tidak bergerak atau pegun. Hal laju negatif, maka objek itu bergerak pada arah berlawanan. Apa maksud arah berlawanan? Kalau objek bergerak ke depan, maka hal laju dia adalah positif. Okey, kalau objek bergerak berpatah balik, bertentang arah, maka hal lajunya adalah negatif. Ini bermaksud hal laju negatif. Jadi objek bergerak pada arah berlawanan. Manakala pecutan sifar pula menunjukkan hal laju seragam, pecutan negatif bermaksud nyah pecutan. Ini antara graf yang saya dah gambarkan dalam slide tadi, di mana okey, apakah bentuk pergerakan objek, apakah jenis gerakan objek sekiranya graf-graf ini ditunjukkan. Jadi kalau graf garis lurus yang macam ni menunjukkan keseluruhan bagi setiap poin segitiga pada poin itu nilai keseluruhannya sama, maka ini menunjukkan hal laju yang bertambah dengan sama secara seragam ataupun kita sebut sebagai pecutan tetap. Okey, hal laju bertambah dengan seragam dan mempunyai pecutan tetap. Okey, kalau kamu lihatkan ni, kita boleh tafsir macam ni lah. Okey, ni hal laju. Apa berlaku pada hal laju? Hal laju tu akan bertambah. Jadi bila graf tu naik, maka hal laju bertambah. Tapi pertambahan yang macam mana?
pertambahan yang tetap. Jadi ini menunjukkan halaju bertambah dengan tetap atau seragam. Bila halaju bertambah dengan tetap atau seragam, maka kita katakan objek itu mengalami pecutan yang seragam juga. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat graf yang sebelah kanan ini. Okey, kat sini V, okey, tajuk dia V, halaju, apa berlaku pada objek. Jadi objek ini katakanlah sini mempunyai nilai halajunya 2 meter per saat. Apa berlaku pada objek? Objek bergerak pada halaju yang tetap. Okey, pada masa yang sama. Okey, bila berlaku halaju yang tetap, maka tidak ada halaju tetap. Tiada perubahan halaju. Bila tiada perubahan halaju, maka pecutan dia adalah sifar. Okey. Seterusnya saya akan terangkan tentang graf yang kiri dan bawah ni, di mana graf melengkung ke atas. Apa maksud graf melengkung ke atas? Jadi bila melengkung ke atas, kecerunan bertambah. Ini bermaksud halaju objek sedang dalam keadaan bertambah, tetapi pertambahan halaju objek itu dalam keadaan yang tidak sama atau dalam keadaan yang bertambah. Jadi halaju bertambah dengan tidak seragam. Okey, kenapa kita katakan tidak seragam? Kat sini halajunya mungkin bertambah sikit, yang ni mungkin bertambah lebih banyak. Okey, maka kita katakan halaju bertambah secara tidak seragam. Dan ini menunjukkan juga pecutan bertambah dengan tidak seragam. Mari kita lihat graf yang terakhir, ya graf yang sebelah kanan ini. Ini berdasarkan bentuk graf, grafnya melengkung ke bawah. Apa maksud melengkung ke bawah? Ini menunjukkan kecerunan semakin berkurang. Apa maksud kecerunan semakin berkurang? Kecerunan semakin berkurang bermaksud halaju itu bertambah. Halaju akan bertambah, tetapi pertambahan halaju itu adalah tidak seragam. Di mana pertambahan halaju itu dekat sini lebih tinggi pertambahan halaju, manakala yang di sini pertambahan halaju kurang. Okey, kita katakan objek ini mengalami pecutan yang berkurang dengan tidak seragam. Okey, ni awak jangan keliru pula. Halaju dia tetap bertambah, tetapi pecutannya yang berkurang. Okey, kenapa guna istilah pecutan berkurang? Sebab di sini pertambahan halaju tinggi. Okey, jadi pecutan kat sini tinggi. Kat sini pecutannya rendah. Okey, jadi bila yang ni tinggi, yang ni rendah, maka kita katakan objek ini sedang mengalami pecutan yang semakin berkurang. Mari kita lihat graf seterusnya. Graf ini pula menunjukkan halaju semakin berkurang dengan masa, tetapi secara tetap. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini, grafnya menurun ke bawah. Bila menurun ke bawah, ini bermaksud kat sini asalnya pertamanya V mungkin 5 meter per saat. Selepas tu mungkin dia akan turun 4, 3, 2, 1 dan 0. Jadi ini menunjukkan bahawa kecerunan graf itu tetap tetapi berkurang. Okey, berkurang secara tetap. Okey, dia laju berkurang tetapi dengan pengurangan yang tetap. Maka apa yang boleh ditafsirkan terhadap graf yang macam ni? Jadi ia katakan bahawa objek mengalami nyah pecutan, tetapi nyah pecutan yang tetap. Okey, jadi dalam masa yang sama, apabila berlaku nyah pecutan tetap atau seragam, sebenarnya objek itu sedang mengalami pengurangan halaju dengan seragam. Okey, bagi graf yang terakhir,
Okey, graf yang kedua melengkung ke bawah. Okey, sama seperti di atas. Graf di bawah ini menunjukkan pengurangan hal laju. Jadi bila pengurangan hal laju bermaksud ia mengalami pecutan. Tetapi disebabkan ia melengkung, jadi kecerunan dia adalah tidak sama. Maka kecerunan dia berkurang. Maka kita katakan objek ini mengalami hal laju berkurang dengan tidak seragam dan dalam masa yang sama ini bermaksud objek itu berlaku pecutan secara berkurang. Mari kita lihat contoh analisis graf sesaran masa. Berdasarkan situasi, sebuah kereta mencapai hal laju 20 meter per saat selepas 25 saat memulakan perjalanan. Okey, jadi di sini masa hal laju diberi 20 meter per saat, manakala masa adalah 25 saat. Jadi apa perlu kamu buat ialah kamu perlu lukiskan paksi tegak, itu paksi Y, dengan melabelkan paksi Y sebagai hal laju V dengan unitnya sentimeter per saat. Okey, jadi ni silap ni patutnya meter per saat berdasarkan situasi. Okey, selepas itu labelkan paksi X sebagai T, okey, dengan unit saat. Okey, kemudian tandakan pada graf masa 25 saat dan hal laju. Okey, jadi ni graf hal laju, tajuk dia hal laju. Jika dia sebut hal laju, maka tandakan hal laju 20 meter per saat. Okey, seperti berikutlah. Okey, selepas itu kita baca, tengok apa berlaku, macam mana nak buat grafnya. Kita sambungkan sahaja, buatkan graf naik ke atas sebab dia untuk dapatkan daripada titik 20 dan 25. Jadi grafnya akan naik ke atas macam ni sehingga 25 saat. Okey, selepas itu kita lihat apa berlaku kepada gerakan kenderaan. Kereta tersebut meneruskan perjalanan dengan hal laju seragam 20 meter per saat selama 25 saat. Jadi seragam, hal laju seragam 20 meter per saat. Okey, ni 20 meter per saat. Jadi bila sebut hal laju seragam, maka hal laju itu kekal pada 20 meter per saat selama 25 saat. Jadi asalnya yang pertama tadi, situasi pertama tadi 25 saat. Jadi selepas itu situasi kedua 25 saat. Jadi bila dia meneruskan perjalanan lagi 25 saat, maka kamu perlu menandakan 50 pada paksi X. Okey, jadi dah dapat 50. Jadi apa perlu kita buat? Bila hal laju seragam, maka garisan grafnya akan jadi garis lurus. Okey, situasi ketiga. Kereta tersebut kemudian mengalami pecutan seragam selama 10 saat dan mencapai hal laju 60 meter per saat. Jadi seterusnya masa adalah 10 saat, maka kamu bukan tanda pada 10, kena 50, kena tambah dengan 10, dia akan dapat 60 saat. Okey, jadi di sini 60 saat. Kerana apa? Sebab dia bertambah sebanyak 10 saat. Tetapi dia kata mengalami pecutan seragam. Okey, dan mencapai hal laju 60 meter per saat. Okey, so asal tadi dapat situasi 2, hal lajunya 20, kemudian dia bertambah sehingga mencapai 60 meter per saat. So apa perlu buat? Kita tandakan pada 60 meter per saat dan 60 saat. Maka selepas kita plotkan dan kita akan dapat grafnya naik ke atas macam ni. Jadi ini menunjukkan pecutan seragam. Okey, ini adalah situasi yang ketiga. Okey, apa seterusnya? Situasi terakhir, kereta tersebut mengalaminya pecutan seragam selama 40 saat sebelum berhenti. Okey, dia mengalami pecutan seragam selama 40 saat. Okey, jadi bila selama 40 saat, kamu perlu tambahkan lagi dengan 40. Jadi akan dapat
100 saat ditandakan dan diplotkan, maka bila berlakunya pecutan daripada halaju 60 meter per saat tadi, kita akan tarik turun graf sehingga ke 100. Kita lihat contoh 2 berdasarkan situasi. Sebuah kereta bergerak pada halaju seragam 20 meter per saat selama 10 saat. Jadi seperti mana saya bagi tahu sebelum ni, apa perlu buat? Kita tandakan 10 saat, kemudian tandakan halaju starting dia 20 meter per saat. Jadi di sini halaju starting dia 20 meter per saat. Okey. Apabila 20 meter per saat starting dia, maka ini sebenarnya asalnya kereta tu bergerak dengan halaju seragam. Jadi kita plotkan graf. Maka apabila kereta bergerak dengan halaju seragam, maka garisan grafnya akan jadi lurus. Kita lihat situasi seterusnya. Kereta memecut secara seragam ke 60 meter per saat dalam masa 40 saat. Jadi masa 40 saat, kamu kena tambah lagi sebanyak 40 saat. Maka yang perlu ditanda di sini adalah 40 tambah 10, dia akan jadi 50 saat. Tapi, berapakah halaju yang akhirnya? Halaju akhirnya akan jadi 60. Jadi, tandakan di atas ini nilai 60. Okey, bagaimanakah bentuk graf untuk situasi kedua ni? Okey, maka grafnya akan jadi naik ke atas sebab dia memecut dengan seragam. Kita lihat situasi ketiga. Kereta memperlahankan gerakan secara seragam sebelum berhenti selepas 50 saat. Jadi, selepas 50 saat, jadi 50 tadi kita tambahkan dengan 50, kita akan dapat 100 saat. Sehingga 100 saat. Kemudian kita memperlahankan gerakan, maksud dia memecut. Tapi dengan seragam. Maka bentuk grafnya akan jadi lurus turun ke bawah. Katakanlah ada satu soalan bertanya, ramalkan apa berlaku kepada apa yang boleh ditunjukkan oleh graf sekiranya kenderaan atau kereta itu berpatah balik atau dia buat U-turn, okey, pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan asal. Okey, agak-agak macam mana bentuk grafnya? Adakah graf naik ke atas atau turun ke bawah? Okey, jawapannya sekiranya kenderaan itu berpatah balik atau bergerak dalam keadaan yang bertentangan arah, maka grafnya akan jadi, bentuk grafnya akan jadi, kita turunkan ke bawah. Macam ni. Okey, jadi ini graf sekiranya kereta bergerak arah bertentangan arah. Okey, kereta bergerak pada arah bertentangan. Okey, bila arah bertentangan, maka grafnya akan turun ke bawah. Dia akan jadi negatif lah. Tapi kereta ni sebenarnya dia mengalami pecutan seragam. Okey, awak nampak turun ke bawah, sebenarnya dia mengalami pecutan seragam. Okay, secara logiknya, kereta dah berhenti di sini, takkan dia mengalami pecutan. Jadi kalau dah berhenti, dia mesti tekan minyak. Bila tekan minyak, bermaksud dia mengalami pecutan seragam. Tapi kenapa grafnya turun ke bawah? Grafnya turun ke bawah disebabkan arah bertentangan. Itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan analisis graf halaju masa. Sekian, terima kasih.